progression. Nama simple dia AP. Okay. So, for the second one, apa dia? First is arithmetic, second Geometric. Geometric. Okay, betul. Geometric. Geometric. Which is GP lah. Okay. Apa yang menentukan sesuatu sequence itu adalah arithmetic progression. Apa yang menentukan dia arithmetic? Kerana kita nak determine adakah benda tu arithmetic ataupun benda tu geometric. By finding what? Apa nama spesifik kalau untuk arithmetic kita cari apa? Common difference. Common difference, betul. So this one kita cari common difference. Okay, common difference. This one to determine either it's arithmetic or geometric common difference. Which is D. So kalau untuk geometric, apa nama spesifik dia tu? Cari apa dia? Common ratio. Betul. Okay, betul. Common ratio. Yang sebut ratio je. Common ratio. Which is R. Okay, common ratio R. Okay, now yang lain tu benda sama je. Okay, first kamu kena ingat kamu kena ada apa dia? First term. Okay, first term. Which is A. Same as this one juga, first term juga. Okay. Okay, ni benda biasa. Okay, and then term which is N. Term N. Okay, ingat kalau Tn is the value of the specific term lah, Tn. Contoh T8. So meaning we want to find the value for the 8th term. 8 tu dikira dia punya susunan dia, susunan yang ke-8. Okay, now to find term for arithmetic progression, what is the formula to find Tn? Apa formula dia? Tunggulah tak payah Tn dulu. D dulu. Okay, nak cari D untuk arithmetic, macam mana kamu guna? Apa formula dia? Nak cari common difference. T2 minus T1. T2 minus T1. Jangan sebut T2. Kita lagi suka kalau kita sebut Tn minus 1. Okay? Sebab tak semestinya dia akan bagi first term, second term, third term. Mungkin dia just kata this is 3 consecutive term. So kalau dia kata 3 consecutive term, tak semestinya yang betul-betul depan tu adalah first term. Mungkin term ketiga, term kelima. So better kita tulis Tn minus Tn minus 1. So that nanti N tu ikut kamu lah, kamu nak tak berapa. If you choose N tu sebagai contoh, N is equal to 5. So dia akan jadi T5 minus T4. So tak kisah lah yang tu. Okay, yang penting guna formula ni. Tn minus Tn minus 1. Okay, kamu selalu sebut T2 minus T1. Okay, tak semestinya. Boleh jadi benda lain. T3 minus T2 or T4 minus T3, up to you lah. Okay, contoh. Okay, what about Tn? So, what's the formula for Tn? Formula for Tn? A plus J plus bracket N minus 1 D. D, yes, correct. Emily, bagus. So, A ni refer kepada first term. N is the term itself lah, dia nak term yang keberapa. D is the common difference. So, we just substitute into the given answer. So, sometimes kadang-kadang dia bagi term. Total value. Dia suruh cari term tu, term yang keberapa. So, dia bagi Tn, dia suruh cari N. A dengan D kita kena cari. Tapi A dengan D usually dia akan based on question. Ataupun dia bagi term, dia bagi number of term, dia bagi A, dia suruh cari common difference. Ataupun dia bagi N, dia bagi D, dia bagi Tn, dia suruh cari A. So that one just algebra je lah. Kamu just substitute nilai apa yang diberi and then you just find the answer back. Okay. So this is the formula for Tn. Very simple. So last kali dalam arithmetic progression, apa lagi yang kita belajar? Last part bentuk arithmetic, apa dia? Untuk arithmetic, apa dia? Last part arithmetic.
Ada orang tulis apa-apa kan? Itu dia untuk the last part. Sum. Sum, yes. Sum of the first n term. Okay, sum. Which is, kita guna formula Sn. Okay, Sn. Sum of the first n term. Maksudnya nak hasil tambah term yang keberapa. Okay, apa formula Sn? Yang N paling over senang kamu 2. nak ingat. N over 2. Teruskan Faz. Bracket 2A Bracket 2A plus bracket n minus 1. Okay. D. One more. D, yes. This is the formula lah. Ini formula yang paling simple yang selalu kita guna. Okay. This is the one that we always use. Tapi dia ada a few more, which is n over 2 A plus T n, ataupun satu lagi n over 2 A plus L. Okay. Di mana L is the last term. Kadang-kadang dia bagi in term of last term. So kalau dia bagi dalam bentuk last term, kita boleh guna formula ini dan formula ketiga ni. But then you nak cari guna N2 ni pun, yang first term ni pun tak apa. But then kamu kena carilah nilai D dulu. Kadang-kadang dia tak bagi, dia just bagi first term, dia bagi last term. Then dia suruh kamu cari sum. So kamu ingat yang ini formula yang last ni. Ataupun dia bagi yang ni. Dia bagi term ke berapa and then dia suruh cari. Ni pun sama. These two ini adalah tak ingat apa, but then added bonus lah, kamu ingat, senang sikit. Okay, these two. But this is the main formula dia lah. N over 2, 2A plus N minus 1 bracket D. Okay, like this. Very simple saja. Kadang-kadang dia kata, find the sum of the first 8 term. So, kamu pun kena cari sum of the first 8 term, which is, so N kamu berapa? N 8, 8. So, 8 per 2. A dengan D selalunya dia akan bagilah, dia akan bagi susunan the sequence. So, we need to substitute into the formula. Ataupun contoh dia bagi, find the summation of, contoh dia bagi, sum S3 until S8. Okay, S3 sampai S8. Kalau macam ni, macam mana kamu nak cari? Kamu just cari S8, tolak. So S3 termasuk ke 3? Termasuklah kan? So tolak S2. So macam mana nak tahu? Kita buat tu bentuk yang ni, arrow diagram. So ini first, second, third term, fourth term, fifth, sixth, seventh, eighth. Okay, eighth term. So dia nak cari daripada 3 ni, so 3 ini sampailah ke 8 ini. So macam mana kita nak cari benda tu? Senang saja. First, kamu cari sampai 8 dulu, S8. And then S3 kita nak, so maksudnya yang 2 dan ke bawah ni yang kita tak nak, which is S2, summation of first dengan second term. So nak cari S3, S3 until S8. So we just guna formula ini, S8, S8 minus S2. Macam tu je. Guna arrow diagram ni, senang. Okay, kamu buat guna arrow diagram macam saya buat ni. Okay, tengok. Nombor yang dia nak macam ini S3. Dia nak S start daripada 3. So hitamkan yang kat 3 tu. Sampai 8. So sampai 8. So yang paling hujung ni S8. S3 termasuk. So maksudnya dia start daripada S2. S2 yang tak termasuk. Yang tak termasuk kita buat guna yang bulat biasa. Yang tu. So yang hitam, yang belakang sekali S8 tolak dengan yang start yang nombor biasa, bulat biasa ni. Yang tak ada loret kat dalam. So S3, S8 tolak S2. So sama je, yang lain pun. Contoh dia bagi, now, one more. Dia nak, contoh dia nak cari Tn. Dia nak cari Tn tapi dia bagi summation. Okay, contoh dia bagi Tn tapi dia bagi summation. So kamu guna Tn is equal to Sn minus Sn minus 1. Okay, itu nak cari Tn kalau dia bagi formula summation. Okay, kalau dia bagi formula summation, kadang-kadang dia tak bagi pun formula yang ini. Dia tak bagi pun A apa dia, D apa dia, dia tak bagi ni. So kita tak tahu nak guna ini, kita tak boleh guna formula ini. Ini Tn ni. So dia, kalau dia bagi summation, kamu guna formula ini. Tn equal to Sn minus 1. Okay, macam mana nak guna? Okay, contoh dia kata dia nak
T8. So maksudnya S8 tolak S7. S7. So macam mana boleh dapat macam tu? Sama juga guna arrow diagram. Okay, tengok arrow diagram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Dia nak T yang ke-8. Term yang ke-8. Dia nak ini sahaja. Okay. Ini sahaja. So meaning that kita cari dulu semua S8. And then maksudnya dia S7 sebelum tu kita tak terima. So ke belakang. So S7. So kamu tolak S8. Summation of the 8th term minus summation of the 7th term. Kamu akan dapatlah term yang ke-8. So ini. So yang se-starkan ni, ini yang penting kamu ingatlah formula dia. This one. Okay, this one pun penting juga lah. And also about this one. Okay, that one penting. Yang dalam exam, this one ada. Dua tu saja yang ada. Okay, dalam formula sheet maksud saya. Yang tanda right ni yang ada dalam formula sheet. Yang ini dengan ini saja. So meaning kamu kena ingatlah cara nak cari D dan cara nak cari Tn if summation were given. Okay, kalau dia bagi summation. Okay, now that's all for arithmetic. Okay, arithmetic simple saja yang tu saja. Now kita akan move on to geometric pula. Okay, benda yang sama juga. First, nak cari common ratio R. So macam mana kamu nak cari common ratio? Apa formula untuk cari common ratio? Nama pun ratio. So apa kita kena guna? Tolak juga ke? Anyone have any idea? Over Tn? minus 1. Yes, correct. Tn over Tn minus 1. Over Tn minus 1. Where n tu tak kisah. N terpulang kepada kamu. Kalau kamu nak n2, so maksudnya T2 divided by T1. If you want n is equal to 3, so T3 minus T over T. So n tu up to you. Where n is the term lah. Okay, this is R. What about Tn untuk geometry? So apa formula untuk Tn untuk geometry? Nak cari term dia. A, R. R To the power n minus 1. to the power of n minus 1. Yes, correct. Emily, bagus. AR to the power of n minus 1. Where A ni apa? A is the first term, R is the common ratio, N is the term itself lah. Okay, sometimes dia boleh bagi term, dia suruh cari N. Okay, dia bagi value of the term, they ask you to find term tu term yang keberapa. So N to N yang keberapa. Sometimes dia bagi term, dia bagi N, dia suruh cari R. Tak pun dia suruh cari A. So bergantung kepada tu. And sometimes dia boleh juga bagi dua value. Dua geometrik ataupun dua arithmetic, tak kisah. And then dia suruh cari A dengan D. Meaning that kamu kena buat simultaneous equation. Sometimes kita kena buat guna simultaneous equation. So dah ajarkan itu waktu kelas tambahan itu. Tak ada kat sini. Oh, yang slide yang saya dah share tu. Yang dia bagi dua arithmetic. Dia kata A dengan D dia sama. So kamu pun kena buat, masukkan value dulu A dengan D, biarkan dalam bentuk A dengan D, and then we need to do simultaneous equation. And remember, kalau untuk arithmetic, simultaneous equation hanya guna elimination saja. Yang tambah tolak. Tapi untuk geometrik, ingat balik kalau untuk geometrik, kadang-kadang kena guna bahagi. Sebab kalau geometrik, remember, if it's geometrik, dia ada power. Okay, dia ada power. So kalau kamu eliminate guna tolak atau tambah, sometimes the power tu still ada. Maksudnya ada dua term lagi bila kamu dah eliminate. Tak boleh. So kita kena guna bahagi. Tengok balik yang slide yang saya bagi waktu hari Isnin minggu lepas tu. Okay, yang kita buat waktu extra class. I have already teach you that one lah. Simultaneous equation. Okay, this one is Tn. Okay, untuk Sn lah. Okay, Sn untuk geometri ada berapa jenis? How many types are there? Ada berapa sum? 2. 2. What is that? Sn Hmm. equal to A Equal to
A in bracket 1 minus R 1 over power of R. N Okay. Close bracket over 1 over minus R 1 minus R. Okay. Another one. Sn Sn equal to A in bracket A R minus of N minus 1 okay, over. R minus 1. Okay, now bila masa kamu nak guna first one, bila masa kamu nak guna the second one? Apa kriteria dia? Ada. When bila? R When? less than 1. Yang mana satu R less than 1? Yang first ni ke yang second? Yang first ke yang second? Yang first. Yang first R less than Yang 1. first. Yang second? Greater Yang second than. bila? R greater than 1. Okay, kenapa untuk yang first ni bila R less than 1? Apa jadi bila R less than 1? R less than 1 kah? Betul lah, R less than 1. Apa yang akan jadi? Satu R tak cukup 0. Nanti nilai dia akan jadi negatif. Nilai dia akan jadi negatif. So that's why kita tak nak nilai kita negatif. Nanti dia terbalik. Kat mana? Kita tengok balik. Infinity by using sekejap ya. Hujan, tak apa. Nak tengok sekejap. Okay. R less than 1, R equal greater than 1. Okay, betul. And then satu lagi, R ni cannot be equal to 0. Okay, R cannot be equal to 0. R cannot be equal to 1. Salah. R cannot be equal to 1. Sebab apa? Bila R ni equal to 1, nanti 1 minus 1 is equal to 0. So kita tak boleh lah bahagikan dengan nombor yang equal to 0. This one pun akan jadi 1 minus 1, 0. So we cannot. This is the formula. Okay, this one untuk Sn. Okay, summation of the formula. Ada satu lagi. Summation of what? Ada satu lagi summation of apa dia? Okay, semua dekat line tak berapa elok. Sum of term. Satu lagi last kali apa dia? Sum of S infinity. Yes, correct, I know. Ni Sn juga. S infinity. So this is S infinity. So apa formula untuk S infinity? Summation for infinity. Summation for infinity is equal to A over 1 minus R. Okay, A over 1 minus R, where R is in between 1 and negative 1. Okay, R in between 1 dengan negative 1. So kalau kamu dapat value, your common ratio is perpuluhan. In between 1 dengan negative 1. Contoh 3 over 4, 0.2, 0.3, 0.5. Okay, tengok dia in between 1 dengan negative 1. Negative 0.5, negative 4, negative 0.4, negative 0.3. So dia between that one, so kita guna formula ini, S to infinity, summation to infinity. Jangan guna yang atas ni dah. Okay, no need to use this one. Use this one, summation to infinity. Dia takkan state summation to infinity. Dia just find the sum of all term. Sum of all term meaning S sampai ke infinity. Okay, sum of all term. Dia boleh guna sum of all term juga.
Okay, it's like this one. Okay, so and then this one pun untuk geometrik pun kadang-kadang dia akan tanya Tn. Dia akan tanya Tn but dia bagi Sn. So sama juga macam this one. Same as this one juga. Guna je formula ni. Sn minus Sn minus 1. Okay. Meaning that contoh dia bagi sum of the first 20 term. And then dia suruh cari find the term 20. So dia bagi formula Sn. Dia suruh cari Tn. So kamu pun carilah S20 tolak S19. Okay. Just the same as this one. Guna this one. Okay. Dalam geometrik pun kadang-kadang dia tanya benda yang sama ini. Tn. Tn dia bagi Sn punya formula. Okay. So kita pun kena buat itu. Contoh dia bagi Sn is equal to 2n minus 3 over 5. Okay. Lepas tu dia suruh cari T5. Maksudnya kalau nak cari T5, kita kena cari S5 minus S4. So kamu pun substitute into the this one. Okay. So, kamu substitute, kamu akan dapat contoh dari this 2 n tu sekarang jadi 5 tolak 3 bahagi 5 minus n 4 pula. 2, 4 minus 3 over 5. And then solve guna calculator dapatlah. Okay. That one lah meaning nak cari Tn kalau summation punya formula is given. Okay. That's how we want to write the answer. This is all the formula lah untuk this one. So yang penting untuk geometry is Rn penting, Tn penting, these two pun penting, and also S infinity and Tn. But untuk dalam exam dia just keluar this one dengan this two, this one dengan this one. Okay. Tapi dia tak kata yang ni dia tak sebut. R less than 1, R greater than 1. Okay, yang tu kamu kena ingat sendiri. Okay. Dan dalam bracket ni, yang saya tulis R less than 1 untuk first equation, R greater than 1 untuk second equation. That one kamu kena ingat sendiri. Dia just tunjuk yang ini je. Dia just tunjuk yang ini. Dia just tulis yang ini. Dia just tulis yang R not equal to 1. Okay. Yang right tu tandanya yang keluar dalam formula sheet exam. SPM. Okay. Yang ini tak. Yang ini tak. So kamu kena ingat lah, kalau R kat belakang dalam formula R less than 1. Kalau R kat depan dalam formula R greater than 1. That one you need to remember. Okay, you need to remember. Okay, now so for today, saya akan buat two question hot kebat punya question. Let us do it together, okay? So that nanti at least kamu nampak soalan ni. Kalau soalan ni lebih kurang keluar dalam quiz kamu, at least kamu boleh jawab. Okay? So, exercise. Two questions. Exercise 1. So, apa? Halim is a fresh graduate. Okay, fresh graduate. He is offered a job. Dia dapat job from two company, okay, from two company. So now, meaning that kita akan ada dua progression. Sebab dia kata apa? Dua company. Okay. Company P offer him an annual salary. Okay, annual maksudnya tahunan lah, gaji tahunan. Annual salary of RM 31,800 per with a 4% increment. Yearly increment. Apa maksud increment? Yearly increment. Okay, what is the definition of increment from basic salary? Increment tu maksudnya increase lah, maksudnya dia punya gaji tu akan meningkat 4% setiap tahun daripada gaji from basic. Okay. Basic salary ni meaning that gaji untuk setiap bulan. Yang dia bagi ni 31,000 tu gaji untuk tahun. Maksudnya 31,800 tu kamu bahagilah 12 untuk tahu gaji dia setiap
bulan. Berapa gaji dia setiap bulan? Okay. Okay. Untuk company, satu lagi, company Q. Company Q offers starting salary of berapa? RM 27,600 yearly. Okay, yearly maksud tahunan lah. Okay, sama macam annually. Yearly. With increment with 8% increment from basic salary. Okay, basic salary. Sama je macam tadi. Okay. Dan Halim ni dia nak pilih lah. Halim wants to choose company which offer higher income and he wants to save 20% of income to further study after working for 10 years. Maksudnya first dia nak start, dia setiap tahun dia akan simpan, setiap bulan lah kita akan simpan 20%, so that nanti after dia dah bekerja selama 10 tahun, dia boleh sambung study. Okay, after for 10 years. Which company should he choose? How much is the saving? Panjang sangat. Is saving to further study. Okay, now kamu pun tengoklah soalan komen panjang terus. Ya Allah, macam manalah aku nak jawab soalan ni kan? Tak apa, senang saja. First, kita keluarkan semua info yang kita tahu dahulu. Okay, first untuk company P kan first. Okay, P. Okay, company P dia bagi starting salary dia berapa untuk company P? Starting. How much ya? 600. P bukan Q, Fatima. P. 30,000, 31,800. 31,800. Okay, now increment dia berapa? Maksudnya dia punya gaji naik berapa? 400. 4%. Okay, now tu untuk P. Untuk Q pula. Dia punya starting salary berapa? 27,600. Yes, 27,600. Okay, dia punya increment? 8%. 8%. Okay, 8%. First, we need to know, adakah ini AP atau GP first? Kamu kena determine. Ini AP ke GP? Agak-agak ada AP ke GP kamu rasa? Based on dua info yang dia bagi ni. Nah, ini dia. Okay, kalau macam ni, maksudnya kalau increment ni dia kata 4%. Increment 4%. Percent meaning 0.04. Okay, kalau macam ini, kalau yang bahagian-bahagian persen increment ni selalunya dia adalah GP. Okay, GP. Kenapa saya kata GP? Because based on increment ni, kita boleh dapatkan dia punya R. Okay, R dia is actually, okay, dia kata dia naik 4. So, 4%. So, dia punya ratio is actually 1.04. Okay, kenapa 1.04? Okay, sebenarnya kan initially gaji dia kiranya
Gaji dia 31,800 kan. So ini adalah 100% daripada gaji dia. 100% from dia punya gaji. And then dia kata dia meningkat sebanyak 4% setiap tahun. So dia akan jadi first 104%. 104. So tapi kan dia per 100, 104 per 100 divided by 100. So dapatlah 1.04. That's why kita boleh dapat ini. Same as this one untuk Q. Okay. So kiranya kalau untuk Q, berapa dia punya ratio? Increment dia 8%. So ratio dia berapa? 1.08. Yes, 1.08. Okay, so ini adalah R. So starting ni sebenarnya mewakili apa? D. D. Starting ni mewakili apa? Start. Kalau dalam term, One. kalau start tu sebenarnya apa? Kalau start tak bukan. Apa First dia? term. T1 ataupun first term. So ini adalah sebenarnya mewakili A. This one pun A. So kita dah ada A dan kita dah ada R. Okay. So kita nak tahu mana satu lagi berbaloi. And then dia kata dia nak kerja selama 10 tahun. Okay. He want to work in 10 years. So maksud 10 tu akan mewakili dia punya term ke-10. Okay, term ke-10. Tapi kita janganlah cari term yang ke-10 sahaja. Kita better cari sum dia, summation. Nak tahu mana yang lagi akan producekan banyak duit. Okay, mana yang akan producekan lagi banyak duit. So, tengok untuk company P. So, kita guna formula SN. Summation. So, R dia greater than 1 ke less than 1? So, R macam ni 1.04 greater than 1. So kita guna formula 1 ke formula 2 kalau greater than 1? Which formula you use? First or second term kalau R greater than 1? This one kan? Second formula. Yeah, second formula. So kita nak cari S10. Terus pada S10. So kat depan adalah A which is 31,800. So R is 1.04, N is 10 minus 1 over 1.04 minus 1. Okay. You press your calculator, berapa value yang kamu akan dapat? Berapa dapat? 1800 bracket 1.04 to the power of 10 minus 1 over 1.04 minus 1. Ingat ini adalah duit. So duit 2 titik perpuluhan. Itu decimal places. Ada yang dapat tu, saya tak buka. Ada yang, okay betul lah ini. 38 1794.21 je ada. 38 1794, yes betul. Okay, saya akan jadi RM 381794.21. Okay, so now what about Q? Kita pun cari benda yang sama, S10. So the A is 276,000 bracket. Oh, this is R greater than 1 also. So second formula. So 1.08 to the power of 10 minus 1 over 1.08 minus 1. Okay, you press your calculator. Berapa kamu akan dapat? RM berapa? Okay, press calculator 27600 bracket 1.08 to the power of 10 minus 1 over 1.08 minus 1. 399,829.1. 399,829.1. Yes, correct. Okay, so 399,829.1. Okay, now based on these two
value. Which one lagi berbaloi? Adakah dia better pergi company Q atau better pergi company P? Q ke P? Q. Why Q? Why Q? Q is better since the salary, sebab gaji. Yes, because the gaji. Because salary after 10 years. Since after 10 years, after 10 years, salary for company Q is higher than company P. Macam itulah jawab untuk soalan pertama. Company P. Okay. Tapi itu baru kita jawab yang first, which is, which one should he choose? He should choose Q. Okay, now kita nak cari pula, how much is saving? Is the saving to further study after 10 years? Okay, now, berapa persen yang dia simpan setiap tahun daripada gaji dia? How many percent? Kita tengok berapa gaji yang dia save. Okay, dia punya percentage of saving adalah sebanyak berapa? %20. Yes. Saving 20%. So 20% ni dia akan saving setiap tahun selama 10 tahun. So kita dah tahu summation untuk 10 tahun adalah this one. 399,829.12. So we just need to find berapa banyakkah 20% daripada summation of the first 10 term tu. So simple saja saya nak cari dia. So nak tahu saving is 20% per 100 times dengan dia punya sum after 10 years, which is this one lah. Kita dah pilih company Q, so kita guna company Q. 399,829.12. So you press your calculator, kamu akan dapat, sekejap saya tengok, kamu akan dapat total dia punya tu adalah RM 79,965.82. Okay, so itulah dia punya saving. So macam tu je cara nak kira dia. Okay, dah siap. Okay guys, like that only. Okay, now if the question, kalau question tu kata, state your answer in the nearest RF, in the nearest ringgit ataupun nearest RF. Macam mana kamu nak jawab? Kalau dia kata, state your answer in the nearest ringgit, nearest RF. Adakah itu jawapan final kita? Nearest RF. Nearest ringgit. Itu ke kita punya jawapan final? Tak. So macam mana kamu nak akan jawab final? Final answer kita sepatutnya berapa? Dia kata in the nearest ringgit. Nearest ringgit. Yes, betul. Kita punya jawapan should be RM 7, 9, 6. Macam biasa, tengok 8 tu bundar je, plus 1. Okay? Tengok sebab apa kita tak ambil titik perpuluhan ni, 82 ni, sebab ini adalah dikira sebagai sen. Dia just nak ringgit, dia tak nak sen. So kita bundarkan 8 ni pergi ke depan. Tengok plus 1. So 7, 9, 9, 6, 5. So ini jawapan kita. Okay? Kalau dia kata dia nak jawapan in nearest ringgit. Dah. So itu saja, simple saja. Okay? Ini GP. Ingat, kalau dia kata increment ke apa-apa yang berkaitan dengan gaji, ingat kalau berkaitan dengan gaji dia adalah GP. Anything that related to gaji-gaji ke apa-apa, investment ke apa-apa, selalunya dia adalah GP. Okay, dia adalah GP. So now, another question. Mana yang ada kalau ada question? Okay, this one. Another one. Last question for today. Okay. And you can press question number 2.
a certain day, say a farmer has 4,000 ducks. Okay, duck itik to supply to a wholesaler. Maksudnya dia akan supplykan 4,000 itik kepada penjual, pemborong, to a wholesaler setiap hari, at a certain day. Wholesaler. The farmer sells 250 ducks each day. The farmer feeds the duck before selling them. To the wholesaler. Seller. If the cost to feed a duck, to feed seekor itik, a duck, is RM50 per day, untuk setiap hari, calculate the total cost. Cost until the number of ducks left is 1,000. 1,000 ducks. Okay, kalau macam ini. Okay, first, kita baca balik soalan ya. Okay, dia kata at a certain day, a farmer has 4,000 ducks to supply to a wholesaler. Dia ada 4,000 itik untuk diberi kepada wholesaler. Setiap hari dia bagi 250. Dia jual 250. Tak, bukannya yang satu hari tu terus dia jual 400, tak. 4,000 is the amount of ducks yang dia ada. So each day dia akan jual RM250. 250 ekor itik setiap hari. Okay, and then sebelum dia jual kepada supplier, wholesaler tu, dia akan bagi makan itik tu setiap hari. So seekor setiap hari. If the cost to feed a duck is RM50 per day. So seekor tu nilai dia 50 sen. So dia nak tanya, total cost yang dia perlu keluarkan untuk feed the ducks until duck tu tinggal 1,000 only. So until ducks tinggal 1,000 only. So first, kita kena tahu dulu, ada berapa hari? First and foremost kamu tengok dulu, kalau based on ayat ni, adakah dia GP ataupun AP? GP ataupun AP? Agak-agak GP ke agak-agak GP? AP. AP. Kenapa AP, Fatimah? Kita tengok So dia kata first dia ada 4,000. And then sebab tak ada investment. Tak ada lah, janganlah fikir macam tu. Kita tengok First dia kata 4,000. Lepas tu hari kedua, ini hari pertama. Hari kedua dia kata dia jual, ini initial lah, starting dia, bukan hari pertama. So bila dah ada awal-awal 4,000. And then hari dia akan jual, tolak 250. So 3,750. Ini bilangan yang tinggal. Okay, and then tinggal lagi 3,500. And then tengok lagi 3,250. Okay, keempat dan seterusnya. So if you see over here, kita boleh cari dia punya common difference. We can find the common difference. Okay, common difference B, which is equal to 250. And A dia is equal to 4,000. Itu. Dan ni dia menurun by deducting 250 setiap hari. 250. Kalau yang macam tadi, dia melibatkan percentage. Okay, percentage meaning dia sama ada dia kena darab 1.04 each year. Kena darab 1.04 each year. Dia bukan bertambah sebanyak 1.04, tak. Dia increase in percentage. Okay, that's the difference. Okay, now kita nak tahu
berapa hari dia kena feed the duck sampailah itik tu tinggal 1000 ekor saja. Macam ni. Hari pertama 3750, hari kedua 3500, hari ketiga 3250. Kita dah tahu hari keberapa itik tu tinggal 1000 saja. So, macam mana kita nak buat? Okay, simple saja. First, kita nak cari term Tn where the duck is equal to 1000. Okay, so guna formula Tn. So first, A 4000 plus n minus 1. So 1000 minus 1 times D 250 is equal to 1000. Apa yang aku nak cari ni? Sorry. Ni n bukan Tn. Okay, n minus 1. Okay, betul ke saya tulis tu? D kita 250 ke? Betul ke salah? Actually. Dia bertambah ke dia berkurang? Sebanyak 250. Berkurang. So adakah dia positif atau negatif? Negatif. Yes, negatif. Lama duk tunggu tak ada orang pun nak tuduh. Okay, negatif. Betul Fatimah, betul yang ini. Okay. So now macam biasa, buatkan satu-satu. So n minus 1 negative 250. Okay, this one 1000 minus 4000. Okay, kamu akan dapat negatif kat sini. Negative 3000. Sebab apa kita transferkan diskon pergi sebelah dulu. Okay, kita transferkan diskon pergi sebelah, akan jadi tolak. Okay, now kamu transfer yang ini. Yang ini pergi sebelah dia akan jadi apa? Bahagi. Adakah dia punya negatif tu akan berubah? Tak. Yes, negatif 250. Tak dah negatif jumpa negatif. Cancel. So 3000 divided by 250 dapat berapa? 12. 17? 12. 12. Yes, 12. So n is equal to 13. So maksudnya hari ke-13. Okay, hari ke-13. Tapi ini hari ke-13. So kita nak tahu untuk hari ke-13 berapa banyak itik dah dia bagi makan. So macam mana kita nak guna Tn juga ke kita nak guna Sn sekarang? Nak tahu berapa banyak dah itik dia bagi makan sebanyak 13 hari. So kita guna apa? Tn ke Sn lagi? Sn lah sekarang. Kenapa saya kata Sn? Macam ini. Okay, tengok betul-betul. Okay, hari pertama adalah 4000 kan. So dia bagi makan itik tu semua 4000 dulu. Hari kedua itik tu dah berkurang sebanyak 250. So hari kedua berapa banyak kali dia kena bagi makan? 375. Hari ketiga 350. So kita kena tambah setiap ni. Sebab kita nak tahu berapa banyak kali dia bagi makan tu itik. Walaupun itik tu itik yang sama, tapi kan dia kata dah setiap hari tu hari yang berbeza kiranya. So itik tu akan diberi makan setiap hari sampailah tinggal 1000. So kita nak cari Sn sekarang di mana n tu equal to 13. So nak tahu dah berapa banyak kali dia bagi makan tu itik tu sehinggalah itik tu tinggal 1000. So kita cari S13. So S13 is equal to tak payahlah buat kat bawah. Okay, this one S13 is better kita guna formula yang last term. Kenapa last term? Sebab kita tahu term terakhir yang dia nak hanyalah 1000 ekor itik. So kita boleh guna yang formula yang ni. N over 2 A plus L. Kita boleh guna formula ini. Simple saja. Tak perlu nak panjang-panjang. Tapi kalau kamu nak guna formula yang asal which is Sn is equal to N over 2 2A plus N minus 1D pun boleh. Tak apa. Tapi yang ni akan lagi cepat lah. Kenapa? Sebab kita dah tahu dah last term dia berapa? 1000. Which is itik tu. Okay. So N kita 13 over 2. A kita 4000 plus L kita 1000. Okay. Someone press your calculator. Berapa kamu akan dapat? Berapa dapat? Kalau WhatsApp kalau 19,500. Betul ke tu 19,500? Yang lain betul ke? Macam lain pula jawapan ni. Sekejap, saya tekan. 32513. 32 pun 325. Kenapa dua-dua lain? Sekejap.
Kita tekan calculator. 13 per 2 4,000 tambah 2,000. 32500 sir. Yes, 32500. Yes, 32500. 3250. So ini maksudnya ini adalah berapa banyak kali dia bagi makan dekat itik tu. Lebih 13. Salah juga. 32500. Maksudnya times. Ni times he fix the duck. Ingat untuk satu kali suap bagi makan kat itik tu berapa harga dia kena bayar? Untuk setiap kali dia bagi makan. Untuk seekor itik. 50 sen. 50 sen. So kalau nak tahu total dia kena bayar berapa? Macam mana? Darab. Sahajalah. Yes. So 32500 darab 0.50. So berapa kamu akan dapat? RM16,250. Yes, RM 16,250 ringgit. So ini adalah total dia keluarkan bajet untuk bagi makan itik tu sehinggalah tinggal 1,000 itik sahaja. Bermula daripada RM4,000. Ini berapa markah kamu akan diberi kalau kamu betul semua? Rasa-rasa dapat berapa? Cuba teka. Menrobot suara. Sorry. Agak-agak berapa ringgit? Berapa total marks untuk soalan ni? 10. Terlebih 1 mark, 6 sahaja ya. 6. Tapi ni pun dah panjang lah, dapat 6 markah. Kat mana? Okay, kamu dah dapat 2 ni, mungkin dapat 1, K1. Kamu buat ni, K1. Dapat N13, K1. Okay, dah 3. Kamu substitute, K1. Kamu dapat total berapa kali dia bagi? K1. Okay, and then 2, 4, 5. Final answer, N1. 2, 4, 6. Okay, 6 markah total dia. So, 6 mark. Tuan di 6 mark. Okay, yang tadi ni pun rasanya 6 markah juga ni. Tapi this one tak specify. Okay. That's how to answer the GP dengan AP ni question. Okay. So nanti tengoklah untuk final exam nanti, untuk your quiz nanti soalan lebih kurang macam ni je lah. Sama ada saya nak bagi satu soalan yang memang directly problem solving atau satu soalan yang super simple, satu soalan problem solving, nanti saya fikir balik. Okay. Okay. So itu sahaja untuk hari ini. So do you have any question before we end our class? No.